Okey, saya start dah kot kelas ni. Yang nak masuk-masuk dah. Okey, hari ni kita nak bincang soalan had segitiga, penyelesaian masalah segitiga, buku teks, muka surat 210. Okey, muka surat 210. Latihan yang saya bagi, yang saya suruh buat tu, 9.2C. Okey, ni soalan dia. Kita bincang. Itu saya bagi hint-hint kan. Saya nak minta semua jawab. Cek balik jawapan tu. Okey, soalan nombor 1. 1 kan? 210 cikgu kan? Ya? Kuat sikit je kan? Surat Saya nak dengar. 210. Apa dia? Muka surat 210 kan? Ha. Alright. Okay, apa? buat tak? Buat tak? Minggu lepas kan saya suruh buat kan masa kita buat kelas. Okay. Okay, nombor 1. Dia bagi ni X. Jadi dia tanya X dengan Y. Jadi bila awak nak jawab X dengan Y ni, kena jawab X dulu. Baru boleh jawab Y kan? Okay, bila kita nak jawab X, kita kena tengok segitiga yang kecil. Dia ada 2 segitiga. Segitiga kecil, segitiga kecil ada 2. Satu segitiga yang besar ni. Kalau awak tengok segitiga PQS ni, dia segitiga sama kaki. Jadi bila sini X, dekat PX, dekat sekejap, saya tak buat ni. Dekat PX, dekat S ni pun X juga. Sebab ini sama kaki. Okay? Okay. Faham tak? Okay, bila ini X, 68, jumlah segitiga dia, jumlah sudut dalam segitiga dia ada 180. Jadi 68 tambah X sama dengan 180. Ini adalah 2X. 180 tolak 68. 180 tolak 68 dapat apa? Semua dapat kan? Dapat apa? 112. 112. Kan? Okay, bila X sama dengan 112 bahagi 2. Dapat? Siapa dapat jawapan? 56. Hmm? 56. 56. Okay, dapat X 56. Okay, sekarang ni kita nak tengok Y pula. Y, saya guna pen lain pula. Okay, Y ini adalah sudut segitiga ini. Okay, di dalam. Y ini di dalam, ini pun di dalam. Nampak dah X ni duduk kat luar. Ini adalah sudut peluaran. Tadi kita dapat X 56 kan? X 56. Jadi Y ni sudut di dalam. Sudut peluaran adalah X. X ni duduk kat sini. Ini adalah sudut peluaran sebab dia duduk di luar. Segitiga ni yang kita ambil. Okay, lepas tu sudut peluaran adalah hasil tambah sudut Y dengan sudut 24. Itu satu cara. Dia ada 2 cara. Okay, sudut X tu ialah 56. Ni sama dengan hasil tambah Y dengan 24.
Jadi Y sama dengan 56 tolak 24 apa? 32. 32. Ada lagi satu cara, saya tunjuk satu lagi cara. Kita ambil segitiga yang besar. Okey. Sini Y kan? Sini 68. Sini X tadi kita dapat 56 kan? Okey. Lepas tu sini dapat dia bagi 24. Okey, kalau kita tambah semua 56 tambah 68 tambah Y tambah 24 kita akan dapat 180. Okey. 56 dengan 24 jadi Y sama dengan 180 tolak yang 56 dengan 68 dengan 24 tu ialah 148. Okey, 148. Jadi 180 tolak 148 nilai dia 32. Okey, sama tak? Sama tak jawapan dia? Sama kan, 32. Okey, kita ada dua cara. Satu cara, kita ambil yang besar ni, segitiga yang besar ni, kita tambah sudut dia. So, 180. Ataupun kita guna segitiga yang kecil di dalam ni, X sebagai sudut keluaran, hasil tambah Y dengan 24. Okay, nampaklah beza dah. Okay, kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2, awak kena tengok segitiga. Segitiga apa ni? Ni segitiga sama kaki. Ini segitiga sama sisi. Bila segitiga sama sisi, awak kena ingat ciri-ciri dia. Sisi sama, sudut pun mesti sama. Jadi sudut 60. dia 60. Okey. Sekejap. Kita ambil color lain pula. 60. Jadi sini X, sini pun X kan. Jadi X dengan X automatik dapat 60. Ataupun awak ambil 180 bahagi 3. Okey. Okey, saya ambil yang ni lah. 180 nak buat jalan kira kan. 180 sebab jumlah semua bahagi 3. Dapat 60. Kalau awak tulis turun 60 pun saya accept. Sebab kita tahu segitiga sama sisi 60. Okey, untuk Y pula. Y sudut di luar ni. Dia adalah sudut peluaran bagi dia kena tambah ini dulu. Yang saya lukis, yang saya hitamkan, yang saya ni, color hijau ni. Sudut di dalam segitiga sama kaki ni. Nampak tak segitiga sama kaki ni? Ni adalah sudut di dalam dia ni. Dia kena tambah dengan Y baru boleh jadi sudut peluaran bagi segitiga ni. Okey? Okey, sekejap. Saya lukis ni. Okey, kalau segitiga tu, ini segitiga sama sisi. Lepas tu ada satu segitiga sama kaki kat tepi ni. Sekejap. Okey, ini sama kaki. Jadi kaki ni sama. Ini Y. Jadi kalau nak tahu sudut Y ni mesti tambah dengan sudut yang ni baru jadi sudut peluaran bagi segitiga ni. Ini sudut peluaran. Y tambah dengan yang kita tak tahu tu. Jadi yang ni kena cari dululah. Macam mana kita nak cari yang ni? Okay, kita nak cari yang question mark tu. Kita kena tengok segitiga sama kaki tu. Segitiga sama kaki tu
Sini 118. Jadi sudut sini apa? Kaki dia. Dua ni mesti sama. 180 180 tolak tolak 118. dapat apa? Jawapan dia 62. 62. 62. Betul? Lepas tu bahagi 2. Sebab apa bagi 2? Sebab tu ada dua sudut. Ya, dia kongsikan sini. Jadi jumlah dia 62. Lepas tu ini sudut ni 62 bagi 2 dapat 31. Satu. Ini pun 31. Jadi sudut ini adalah 31. Jadi X tadi kita tak 60 kan ni? X 60, X 60. Jadi sudut ni 60, sini 60. Jadi yang question mark tu kita dapat 31. Jadi pengiraan dia Y tambah 31 sama dengan 60 tambah 60. Jadi Y sama dengan 120 tolak 31. Y dapat apa? Y dapat apa, Azman? Siapa dapat jawapan? 89. Oh, 89. Ya, 89. Boleh? Boleh. Ataupun satu lagi. Okey, ataupun satu lagi cara. Okey, kita guna garis lurus. Okey? Garis lurus. Awak tengok kan? Ini satu garis lurus kan? Ni. Kalau segitiga ni kan satu garis lurus kan? Okey, kalau satu garis lurus, sudut Y tambah dengan sudut yang kita tak tahu tadi, mula-mula tu, tambah dengan X. Dapat 180. Ni, satu garis lurus. PQR ni. Dia kata PQR satu garis lurus kan? Okey, sudut pada garis lurus ialah 180. Jadi Y tambah dengan sudut ni tambah dengan X dapat 180. Jadi Y kita tak tahu. Question mark ni kita tahu tadi kita cari kan? 31. Lepas tu X tadi kita dapat 60. Dapat 180. Jadi Y berapa? 180 tolak 60 tolak 31. Dapat 89. Sama je cara. Sama je cara. Sama je jawapan. Cara je berbeza. Okey. Ini kita ambil satu garis lurus. Okey. Yang tadi kita ambil segitiga. Ada orang masuk lah. Masuk lah. Okey. Masuk, jangan keluar. Saat masuk, saat keluar. Kononnya cikgu kata masuk, cikgu Amy masuk. Lepas tu kan hampa tinggal je. Hampa tak dengar apa cikgu cakap. Ingat cikgu tak tahu, cikgu boleh tahu. Lagi last sekali, kalau hampa tak ikut, saya tutup kehadiran dah isi je. Cikgu bagi kerja rumah tak tahu apa. Ujung nanti cikgu bagi kerja rumah. Saya main masuk lagi tidak boleh ke pergi mana pergi main ke. Nama ada dalam ni. Bila cikgu tutup Google Meet, tu tak pergi mana duduk kat situ je. Nampak sangat apa tak dengar apa cikgu cakap. Jangan murung. Tak baik murung. Okay? Ada apa nak tanya soalan ni sebelum saya masuk soalan yang apa? Saya bagi extra ni kan? Soalan nombor 3 kan? Mahir jadi 9.2. Nombor 3 je kan? Nombor 3. Okey. Saya pergi kat sini terus lah. Kena buat kau. Kena? Saya nampak adakah itu dalam Google Meet?
Kau cikgu turun dekat satu intan je. Satu Z boleh suruh buat. Oh ya. Satu D, saya suruh buat tapi tak tahu lah apa dengan anak. Saya cakap itu. Ha. Tapi kalau yang tak buat, tak apa lah. Tak buat, tak apa lah. Buat sekarang. Kalau satu D, tak tahu buat sekarang lah. Satu D, masalah dia yang ramai tak ikut. Ada 4-5 orang yang masuk. Satu lima. Yes. Kalau ada kawan-kawan 1-5 tu pujuk-pujuk lah dia pun masuk. Saya ni pening kepala kan ni kelas 1D. Razak ada sini tak? Dah. Apalah kau ni. Haidan duduk gunung dalam kelas cakap banyak tapi kelas satu habuk pun tak masuk. Aduh. Okey, kelas soalan nombor 3. Kalau saya duduk belajar habis tak habis. Nombor 3 ni ada 2 segitiga. Okey, saya nak peringat balik masa sekolah rendah, hampa dah belajar. 2 garisan lurus. Ini garis lurus, ini garis lurus. Sini X, sudut bertentangan dia adalah X juga. Ini sudut sudut apa? Sudut bertembung. Sekolah rendah pun belajar kan? Betul lah. Tak tahu nama apa tu saya pun tak ingat. Sudut penjuru ke? Sudut Saya main cakap je. Sudut bertemu penjuru. Sudut berpenjuru kot. Saya pun tak ingat. Bukan sudut berpenjuru. Sudut berpenjuru ni tak boleh. It's not sudut berpenjuru. Sudut bertemu, sudut bersilang. Dan dia sudut garis lurus. Syarat dia ini mesti garis lurus, ini mesti garis lurus. 2 ni garis lurus, ini garis lurus. Ini pun mesti garis lurus. Baru sudut ni sama. Okey. Macam ni lah. Sini garis lurus. SQT garis lurus. PQR pun garis lurus. Jadi sudut ni sama dengan sudut sini. Okey. Sudut dia sini pun X. Okey. Okey, ini pun X. Okey. Sini X. Wajib. Okey. Okey, bila kita tengok PSQ ialah satu segitiga sama kaki. Bila sama kaki, sini pun X. Sudut kat P tu pun mesti X. Ini X. Jadi berapa jawapan dia? Sudut X tu? Ya. 180 tolak 68. 180 tolak 68 lepas tu? Lepas tu bagi 2. Ya, bagi 2. Okey, ni nombor 3. Satu nombor 3. 180 tolak 68 kemudian bahagi 2. Dapat apa? Dapatlah X. X dapat nilai. Ada siapa tanya soalan? Bukan kan saya nak tutup mic tadi tertekan tanda benda. Saya dengar lah bila hampa buat macam tu kan, saya dengar. Jadi saya tahu lah dia nak tanya soalan. Kalau nak tanya soalan saya itu tak apa. Dapat 56. Dapat 56. Tak dapat pun cikgu. Dapat 56. Dapat. Awak ambil 180, awak tolak 68. Jawapan dia apa? Tolak dulu je, jangan bagi dulu. Tolak dulu. Tolak dulu. Lepas tu baru bahagi 2. Kalau hamba dekat kalkulator tu hamba bagi, dia akan bahagi dulu. Tak buat kurungan. Cakap kat Akib dah. Macam ni lah. Beza macam ni lah. Saya tunjuk kat Aiman. Kalau awak ambil 180, awak tolak 68, lepas tu awak bahagi dengan 2. Awak terus bahagi macam tu. Jawapan dia lain. Jawapan dia lain. Nampak lah 146. Tapi, kalau awak ambil kurungan 180 tolak 68 tutup kurungan
bahagi dengan 2. Jawapan dia lain. Dapat 56. Kalau guna kalkulator kelas Wiz ni kan, awak guna pecahan apa 180. Kelas Wiz ni dia ada bentuk pecahan macam ni. Tolak 68 bahagi 2. Dapat 56. Kelas Wiz dia lain sikit berbanding dengan kalkulator biasa. Okey? Okey, siapa nak tanya? Cikgu, kalau kurungan tu kenapa kak? Kalau guna kalkulator, awak nak terus type terus kan, awak kena berkurungan. Kalau awak tak bubuh kurungan, dia akan jawapan dia lain. Dah buat kira hasil sehingga 180 tolak 68 sama dengan berapa? Lepas tu baru awak bahagi 2. Beza kan? Okey. Bila dapat X, kita cari Y pula. Okey? Kita cari Y. Y ni awak tengok daripada pandangan sisi ni, Y adalah sudut perluaran. Nampak tak sudut perluaran? Dia duduk di luar. Okey? Ni segitiga ni. Ini sudut di luar dia. Sudut perluaran. Jadi Y adalah hasil tambah bagi X dengan 62. Okey? Sudut perluaran adalah hasil tambah bagi X dengan 62. Okay, jadi Y sama dengan X tadi dapat 56 tambah dengan 62. Dapat 118. Senang ya. Okey. Okey, soalan bawah ni dia melibatkan selari, garis lari. Garis lari awak tak belajar lagi. Dah awak belajar. Dia soalan yang bab 8. Bab 8 dan sudut dan garis kan. Jadi bila saya tak ajak, saya tak dapat masuk soalan ni lah. Nanti kita belajar tajuk tu, nanti baru saya patah balik kat soalan ni. Senang je. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok sisi 4. Muka surat 212. Tengok muka teks muka surat 212. Habis ya saya segitiga. Kuis hari tu pun saya minta ciri-ciri segitiga, siapa pun tak dapat. Ada yang banyak soalan salah. Kuis itu kan saya bagi. Oh, aduh. 15 soalan. Tak ada pun dapat 15 per 15. Nanti periksa, nanti saya bagi macam tu kot, senang. 1 soalan, 1 minit. Tembak pun jawapan makam tak ada. Sekali jawab je. Okey. Sisi 4. Kau dah tengok sisi 4? Sisi 4 pun ada sudut. Ya. Pak Aziz simetri tu apa tau? Jangan marah lah saya tanya. Paksi simetri tu benda kalau ada segi 4 sama macam ni kan, segi 4 sama, awak lipat. Bila awak lipat dia akan jadi segitiga kan. Sisi sini dia akan bertemu dengan sisi sini. Nampak tak dekat ni saya dah tunjuk ni. Bila awak lipat ni tanda lipatan ni kan. Okey, ni lipat. Sisi ni bertemu dengan sisi ni. Jadi sisi belah sini bertemu dengan sisi ni kan. Okey, dia sama. Bila dia bertemu sama elok bentuk dia, garis tengah tu, garis lipatan tu adalah paksi simetri. Okey, bila kita buka balik, kita lipat belah sini pula. Sama juga kan. Sisi ni bertemu sisi ni semua. Itu paksi simetri. Lepas tu kita lipat tengah pula. Kita lipat 2 macam ni. Ni kan, tak ada kan. Tapi kita lipat tengah ni. Kiri dengan kanan bertemu sama kan. Ini pun paksi simetri dia juga. Ini pun sama juga. Kita lipat tengah belah sini. Jadi dia ada 4 paksi simetri. Itu paksi simetri.
Sebab tu kalau segitiga sama kaki, satu je paksi simetri. Sebab kita lipat kiri kanan kan. Bila kita lipat kiri kanan, sama. Kalau kita lipat atas bawah, tak sama kan. Ni buat naik atas. Dia bertemu kat tengah ni lipat kan, tak sama. Kita lipat daripada sini, bucu ni buat naik belah sini pun tak sama. Bucu ni pun buat naik belah sini pun tak sama. Jadi segitiga sama sama kaki, satu saja paksi simetri. Kalau apa tak faham, apa lukis, apa buat sendiri segitiga tu kat rumah, apa lipat hari. Memang tak boleh. Okey? Faham tak spesies simetri? Faham Jadi, kan? okey. Okey, next. Apa kita tengok? Apa dia sifat segi empat? Sisi empat ni dia ada banyak. Okey? Dia ada banyak. Yang hak pertama, masa sekolah rendah awak belajar, ini betul. Segi empat tepat. Sisi empat ni banyak. Tapi segi empat tepat ni satu ni je. Okey? Sisi empat tepat, dua sisi bertentangan. Ni sisi bertentangan sama. Pasangan sisi bertentangan adalah sama panjang dan selari. Selari ni sama. Sekolah kalian belajar tak selari? Selari tu macam Benda yang sama panjang, benda yang sama. Benda yang sama panjang tu tak. Benda yang sama arah. Dia maksud dia garis ni dengan garis ni dia sama arah. Dia tak akan bertemu. Kalau awak sambung panjang mana pun dia tidak akan bertemu. Kadang-kadang kalau garis tu kalau kita sambung, ni garis kan, kalau kita sambung dia akan bertemu kan. Ini bukan garisan selari. Garis selari, kalau awak sambung lah sampai panjang mana pun dia tak akan bertemu. Macam jalan kereta api. Kan jalan kereta api? tahu. Landasan kereta api tu adalah garis selari. Dia tidak akan bertemu. Dia bersilang, dia tidak akan bersilang. Faham tak? Okay, ini adalah pasangan garis selari atas dan bawah. Okey, sini sama panjang, sini sama panjang, sini sama panjang, sama panjang. Okey, ini segi empat tepat. Nama dia segi empat tepat. Paksi simetri ada dua. Satu atas ni, satu yang bersilangan dengan dia ni. Ini yang bila awak lipat ni, kiri bertemu kanan sama. Kanan bertemu kiri ni sama ni. Ni kan? Faham kan? Paksi simetri? Okey. Semua sudut pendalaman 90 darjah. Ni 90 darjah. Wajib 90 darjah. Kalau sudut dia bukan 90 darjah, itu bukan segi empat tepat. Ingat, kalau bukan 90 darjah bucu ni, ini bukan segi empat tepat. Bila dia kata segi empat tepat, mesti 90 dengan 90 ni semua ni. Perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama yang lain. Perpenjuru ini. Perpenjuru garis ni. Ni. Dengan yang ni. Okey. Membahagi dua. Maksud dia membahagi dua. Ini bahagi dua. Duduk tengah ni. Ini bahagi dua. Ini sama panjang. Bahagi dua. Okey. Untuk segi empat sama pun sama. Semua sisi sama panjang. Semua sisi sama panjang. Pasangan sisi bertentangan adalah selari. Yang atas ni dengan yang bawah ni selari. Ni dengan yang ni selari. Semua sudut pendalaman 90 darjah. Sama dengan sifat tepat 90, 90, 90, 90. Perpenjuru adalah sama panjang. Ya apa? Yang kat tengah tu. Kat tengah apa? Ni. Ini lain pula. Okey, tengok ni. Okey, bila kita kata
Perpenjuru ini kita panggil, mula-mula kita panggil simetri kan. Okey, lepas tu bila kita lukis balik, ini simetri ni adalah perpenjuru. Penjuru kepada penjuru, perpenjuru kepada penjuru ni. Ini bucu kepada bucu ni perpenjuru tau. Garisan perpenjuru. Ini yang hijau ni adalah garisan perpenjuru. Penjuru. Ya. Okey, ini pun sama. Okey, bila dua garisan perpenjuru ni bersilang, dia akan menghasilkan 90 darjah. Ini bucu lain. Yang tadi dah tanya, ini penjuru bucu dia 90 darjah. 90, 90, 90. Ini tak. Ini bila kita garis, kita buat lukisan garisan perpenjuru, baru dia ada 90 darjah. Ini tak. Kalau segi empat tepat, dia tidak menghasilkan 90 darjah. Ni nampak perpenjuru ni kan? Enggak rehat kot ni. Okey. Garisan perpenjuru ni, ini perpenjuru, tapi dia tidak menghasilkan 90 darjah sini. Untuk segi empat sama, dia mesti menghasilkan segi 90 darjah. Ni segitiga, nampak tak dia bentuk segitiga, 90 darjah. Okey, sini 90 darjah, sini pun 90 darjah, sini 90, semua 90. Okey. Sini pun 90 darjah, sini pun 90, sini pun 90 darjah. Kiranya ada 8. Aduh, ini kalau kita garis, kita buat lukisan garis perpenjuru. Kalau saya padam, hilang lah. Tak ada lah sudut. Tapi sudut segi ni ada mungkin. Kalau saya padam, bucu ni tak? Bucu ni ada 90. Ini ada 90. Bucu ni 90, 90, 90, 90. Ini wujud segi 90 darjah ni kalau saya buat garisan perpenjuru. Kalau dia tanya garisan perpenjuru ni membentuk 90 darjah, betul lah. Dia cakap ni. Perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama serenjang. Serenjang ni maksud dia 90 darjah lah. Sekolah rendah belajar kan garis serenjang. Garis 90 darjah. Tak belajar, saya ulang balik. Tu sekolah rendah PDPR juga, tapi PDPR apa tak tahulah. Tak amat. Tak amat. Ni tak buat saya habang ni. Hampa dengar betul-betul. Bila kata berserenjang maksudnya 90 darjah. Garis dia berserenjang maksud dia potong dua ni pada sudut 90 darjah. Okey, saya buat lain lah. Saya kira awak tak faham. Okey, ini kata garis 1, garis 2. Ini kata garis garis serenjang. Bila saya sebut garis serenjang, maksud dia sudut ni mesti 90 darjah. Okey, bila sini 90 darjah, ini garis lurus. Yang ni garis lurus kan? Sini pun mesti 90 darjah. Sudut bertentangan dia mesti 90 darjah, sini pun 90 darjah. Ini garis serenjang. 90 darjah, sini pun 90 darjah, sini pun 90. Ini 90, 90, 90, 90. Automatik. Itu maksud dia garis serenjang. Okay. Ada nak tanya? Oh, tak ada kot. Oi, B yang ni. Okey. Apa? Terusnya garis segi sisi empat yang ketiga, segi empat selari. Dia sengit. Dia tak ada 90 darjah. Segi empat sama, segi empat tepat, sudut mesti 90 darjah. Segi empat selari tak. Ini sudut cakar, sini sudut cakar. Ini sudut tirus, sini sudut
tirus. Okey? Dan dia macam segi empat, dia adik-beradik dua-dua ni. Segi ni dengan yang ni adik-beradik, cuma hak ni betul, hak segi empat tepat ni betul, hak segi empat selari ni sengit sikit. Adik-beradik tapi hak ni sengit, hak ni betul. Nampak tak sengit? Ini sengit kan, ada hair rod sikit, yang ni betul. Walaupun dia hair rod dia macam hamba tengok rumah nak tumbang tu kan. Rumah nak tumbang tapi sisi ni dengan sisi ni selari juga. Sama dengan yang ni. Sini selari, sini pun selari. Hak bawah ni, sini selari, sini pun selari. Atas selari, bawah selari. Atas sama dengan bawah panjang. Kiri dengan kanan pun sama panjang. Cuma dia sengit sikit je. Bila dia sengit, tidak ada paksi simetri. Paksi simetri tiada. Ingat segi empat selari tidak ada paksi simetri. Okey. Sudut bertentangan sama. Sudut ni, hujung ni sama dengan sudut ni. Nilai dia. Ini sudut tirus, hujung ni pun sudut tirus. Atas ni sudut cakar, bawah ni pun sudut cakar. Okey, penjuru membahagi dua sama antara satu sama lain. Sama macam ni. Penjuru membahagi dua sama lain. Tapi dia tak sama panjang. Kalau segi empat tepat, dia sama panjang. Tapi segi empat selari dia tidak sama panjang. Contoh dia macam ni. Ini penjuru. Cikgu. Ya. Apa? Tadi terleft. Apa dia? Terleft. Terleft boleh. Boleh. Okey. Ini penjuru. Okey. Macam kita rujuk segi empat tepat tu, penjuru dia sama panjang. Yang cross daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan, sama panjang. Tapi sudut penjuru ni, ini hak panjang ni, ini lebih panjang banding dengan yang ni. Ini lebih panjang banding dengan yang hak belah sini. Sudut tirus kepada sudut tirus adalah lebih panjang bandingkan sudut cakar kepada sudut cakar. Okey? Tapi dia membahagi dua. Maksud dia membahagi dua ni, ini sama panjang dengan yang ni. Ini sama panjang dengan yang ni. Okey? Untuk segi empat selari, ini segi empat selari untuk segi empat tepat. Segi empat selari satu lagi adalah untuk segi empat sama. Dia nama dia rhombus. Ni segi empat selari juga. Segi empat selari juga. Tapi nama dia ada nama khas. Rhombus. Rhombus ni kena ingat. Nak pun nama Muhammad Rhombus tak apa tak? Okey. Bila rhombus ni maksud dia semua sisi sama. Selari. Cuma dia sengit macam tu jugalah. Penjuru dia membentuk 90 darjah dan ada dua paksi simetri. Paksi simetri sama dengan penjuru. Ni penjuru juga dan paksi simetri juga. Dan 90 darjah sama je macam segi empat sama tadi. Cuma hak yang ni yang tak ada. Paksi simetri yang hak melintang dengan menegak ni yang tak ada. Okey? Sudut bertentangan adalah sama je. Cuma dia tak sama macam yang tadi ni segi empat tepat. Sudut tepat kan. Ini sudut cakar. Ini sudut tirus. Sudut tirus, penjuru sudut tirus kepada sudut tirus lebih panjang daripada penjuru sudut cakar ni kepada sudut cakar.
Nampak tak? Dia macam segi empat sama juga. Tapi dia sengit sikit dia jadi rhombus. Segi empat selari ni sama dengan segi empat tepat. Tapi dia sengit sikit, dia jadi segi empat selari. Okey? Okey, dan dua akhir ni, ni lain daripada yang lain. Trapezium. Trapezium dengan lelayang. Okey, trapezium ni, dia semua ada 4 sisi je. Syarat dia memang 4 sisi, tapi 2 sisi dia selari. Okey? Kalau saya lukis lain, Tu je. Tu je ciri trapezium. Tu je ciri-ciri trapezium. Ya. Okey, kalau saya lukis lain, trapezium, kalau saya lukis, kadang-kadang lukisan airport. Okey. Kalau saya lukis ini selari, ini sengit. Ini sengit. Ini je selari. Kena ada anak panah. Ini menunjukkan selari. Anak panah ni menunjukkan selari. Ini pun trapezium. Kalau saya lukis ini 90 darjah. Okey. 90 darjah, ini selari. Ini pun trapezium. Oh, tu pun trapezium. Okey. Macam-macam. Kalau saya lukis macam ni, syarat dia 2 ni mesti selari. Ini trapezium. Semua trapezium. Kalau ada nampak 2 garis selari tu. Lagi satu, kalau saya lukis macam ni, kalau hampa tak pernah tengok macam ni. Ini pun trapezium. Syarat dia selari ni. Garis selari mesti ada, bertentangan. Nampak tak beza dia? Banyak beza dia kan? Okey. Apa ciri-ciri trapezium? Hanya satu pasangan sisi bertentangan adalah selari. Ini je. Dia sudut dia tak ada kena-mengena langsung sudut. Okey? Dia tidak ada kena-mengena langsung sudut ni sama dengan sudut ni, tak ada. Yang penting watak 2 garis ni selari. Okey? Ada nak tanya? Lelayang. Okey. Dah, trapezium satu lagi yang saya nak bagi tahu. Okey, tengok sini trapezium. Okey, kalau trapezium, awak tengok ni kan, mana dia? Kalau dia bagi macam ni, dia tak lukis pun garis selari tu. Dia bagi sudut ni je. Sudut 90 darjah ni. Bila wujudnya sudut 90, bila wujudnya 90 darjah sini, 90 darjah sini, automatik kita tahu ini adalah selari. Automatik. Betul lah sebab tu dia kena lurus kan? Ini kena lurus, ini kena lurus. Ini pun kena lurus, ini kena lurus. Jadi bila automatik, macam segi empat kan, kalau kita nak lukis 90 darjah, ini kena lurus kan? Sini pun kena lurus. Jadi bila kita tahu 90 darjah sini, sini pun 90 darjah, automatik ini adalah selari. Walaupun dia tak tulis, dia tak ada anak panah kan. Ini automatik kita tahu trapezium. Okey? Itu kena ingat ni. Saya hampa lagi kena ingat. Tak lagi dia tanya periksa lagi. Okey, lelayang pula. Last sekali sebelum kita habiskan tajuk ni. Lelayang. Okey, lelayang sisi 4. Okey? Dia tak macam bentuk rhombus. Nampak tak beza? Rhombus semua sisi sama. Itu mesti rhombus. Lelayang, 2 sisi atas ni je sama. Macam layang-layang lah. Okey, 2 sisi ni sama. Sudut bertentangan ni sama.
Sudut atas bawah tak sama. Sudut kiri kanan ni sahaja yang sama. Ni kena ingat ni. Ni kat hujung ni dengan hujung ni. Okey, ini adalah lelayang. Ciri-ciri lelayang sini sama dengan sini. Sisi kiri bawah sama dengan sisi bawah. Dan satu paksi simetri. Okey. Dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. Ini kiri kanan, kiri kanan. Mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Sudut ni sepasang sahaja dia kata. Mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Sepasang je. Yang ni dengan yang ni saja. Ni. Atas bawah ni tak. Atas bawah ni tak. Atas ni dengan bawah ni tak sama. Kiri kanan je sama. Lepas tu, satu daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Ni maksud dia. Saya padam sikit. Okey. Perpenjuru. Bila kata saya lukis perpenjuru. Ni perpenjuru. Okey. Ini mesti 90 darjah. Okey, macam awak nampak layang-layang kan? Awak buat buluh kan? Awak kena buat buluh cross macam tu kan? Mesti 90 darjah. Kalau tak 90 darjah, itu dia kata membahagi dua sama serenjang. Bila ada perkataan serenjang ni maksudnya 90 darjah. Okey. Satu daripada perpenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya. Ni bahagi dua ni, pecah dua. Sudut ni sama, sudut ni sama. Sudut ni sama-sama, atas bawah sama-sama. Maksud dia bahagi dua, dia belah dua ni. Okey, ini kena ingat. Ini awak punya nota ni. Ni, tajuk ni. Ni yang kena ingat ni. Nanti saya bagi kuis pasal sisi 4 ni. Awak boleh jawab lah. Okey? Kena Okey, dah nak pukul 1 dah. Tapi awak kena ingat ni Awak balik, awak tengok ini. Balik. Tengok ini. Balik. Memang duduk rumah dah. Awak tengok muka surat 215. Esok 1D. 1D, 1I esok kan kelas kan? Tengok. Apa ya? Yang tadi, yang surat 213 tu kena silent tak? Itu salin untuk nota awak dalam buku lah. Untuk pengetahuan awak. semua. Kalau satu gambar aja tu je kan? Okay. Kan? This is your notes. Nota awak, matematik tak ada nota. Ada lah. Ni nota dia, jadual ni. Kalau esok sekolah buka, saya nak suruh buat jadual ni. Alia ada tak? Ada. Alia hari tu saya pesan apa? Buat ini kan, segitiga. Ingat tak segitiga ni? Segitiga ni. Dengan, ni tambah satu lagi, segi 4. Sisi 4 ni pula. Hang bagi-bagilah kerja. Siapa yang tak masuk dalam kelas ni, hang bagi kerja ni buat ini. Boleh? Okey. Ni 1I. Esok pagi saya sambung lagi boleh tak? Saya buat habis ni saya beri kerja. 1I. Apa dia cikgu? Boleh je. Esok pukul 8 kan? Ya. Okey, esok pukul 8. Esok saya sambung pengiraan tentang sesi 4. Nanti kita buat homework. Okey, 1D dengan 1Z minggu depan kan? Cikgu. Ya. Hari ni nak buat nota je kan. Lepas tu besok sambung lain kan. Besok saya buat pengiraan. Kira. Okey. 1D dengan 1Z next week ya. Hari 1Z hari apa? Selasa. 1D 3 masa bila hari Rabu Selasa. Selasa. Awak Aiman, angkat tangan je. Apa? Minggu depan cuti tak? Cuti apa pula?
Allah. Atira, Nur Antira. Siapa ni? Angkat tangan. Tu siapa? Tertekan aku. Tertekan. Okey, lagi siapa lagi nak tanya? Tanyalah, puas-puas. Jangan ke live semua. Pakai live meeting ni pasal apa? Okey, siapa yang dah siap? Siapa Cikgu. yang dah siap? Ya. Hari ni saya noto 7 kan? Ya. Satu D dengan satu Z. Next week saya bagi kerja. Buat minggu ni tak payah lah. Kerja lain banyak lah. Okey? Okey, dah pukul 1 dah. Saya tak mau kacau. Sekejap lagi ada kelas lain pula. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Salam. Cikgu. Cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu.